Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada tahun ini 2011, ya, kita umur kita daripada tahun rasmi pendaftaran Persatuan Al-Islah sudah jadi berapa tahun? 1965 sehingga 2011, berapa tahun? Sudah jadi lebih kurang 46 tahun. Ya, umur persatuan kita yang kita cintai ini selepas didaftarkan, walaupun saya dipahamkan buat cara tak daftar tu lebih awal. Dan Allah yarham Tok Syekh sendiri mengajar lebih awal lagi daripada itu. Tapi kalau rasmi yang ada pada pendaftar pertubuhan sudah 46 tahun. Ya, maknanya dalam masa 4 tahun lagi kita akan cukup setengah abad lah. Ya. Jadi dalam pada masa tu macam-macam perkara lah yang kata persatuan kita sudah lalu. Ada macam-macam perkara yang kita kata liku-liku yang persatuan kita sudah kata hadapi. Ya. Yang pahit, yang manis, yang berat pun ada. Ya. Kalaulah manusia ni kita boleh katakan manusia tu sakit, kadang-kadang persatuan juga boleh ada sakit. Dan persatuan kita pun ada masa-masa dalam 46 tahun tu, walaupun saya tidaklah bermula 46 tahun dulu, tapi maknanya melihat rekod itu, kalau duk tengok rekod macam ni, bentuk report dalam daftar pertubuhan, macam ni bunyi dia macam bertikam lidah dalam mesyuarat agung dan sebagainya, ada masa-masa persatuan kita ni macam masuk ICU lah. Ya, macam masuk dalam dalam hospital, dalam gedung tu, dia bubuh dalam bilik tu, kita kata masa melawat dia boleh pergi masuk seorang saja. Lepas tu orang yang ada dalam tu pun nak kena pakai kelambu dia, kena pakai oksigen tu. Bubuh ada mesin sebelah. Ya, ada mesin lagu yang duk turun naik. Ya, jadi kadang-kadang persatuan kita pun pernah masuk ke ICU, kita kata begitu. Tapi alhamdulillah lah, umur masih ada, selepas 46 tahun masih lagi bernyawa lah. Dan insya-Allah panjang umur, kita akan masuk untuk tahun yang seterusnya lah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sedikit masa yang ada ni, kita akan melihat beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala dan beberapa hadis Nabi SAW yang dipetik daripada kitab Riyadhus Salihin, karangan atau susunan Imam An-Nawawi, ya, Imam Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, seorang daripada ulama. Kalaulah orang tanya apa mazhabnya, dia adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, sebab tu saya selalu kata kepada kawan-kawan, ataupun orang-orang yang tak berapa nak senang dengan kita di Perlis ni, kita kata kita mengaji ni dia tak banyak sikit, kita kata banyak juga kitab-kitab ulama daripada mazhab Syafi'i. Ya. Yang paling penting tu adalah hujah tu mari daripada mana. Yang paling penting hujah tu ada tak sandaran, ada tak diikat kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Maka kalau ada, maka kita kata marilah, apa pun tak apa. Kan? Jadi ini antara yang kata pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam jilid 1 ni saya pegang terjemah yang dibuat oleh pada masa tu dia panggil bahagian hal ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Hari ni dia sebut sebagai JAKIM lah, no? Hari ni dia sebut JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ada satu ni kita kata dulu-dulu dia jual RM8. Sekarang ni kita kata dah tak ada dah cetakan ni. Dia cetak baru, buat apa semua baru, lebih kurang RM32 harga dia. Ya, ni jawi lah ni, kita kata macam tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas, berniat dengan ikhlas bagi semua amalan adalah perkara asas dalam agama Islam, sama ada perkataan atau perbuatan zahir atau batin. Perkara ini diterangkan dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ni kata Allah Subhanahu Wa Taala,
padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar, ya. Jadi Allah Taala menceritakan bahawa agama yang benar, ya, atau pegangan agama yang benar itu adalah pertama kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya kita berpegang teguh di atas tauhid, ya, berpegang teguh kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya adalah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Zakat pun tidak banyak tuan-tuan, 2.5% saja ataupun 2,5% saja daripada apa yang kita dapat, ya. Jadi itu antara lain. Kata Allah lagi, ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ya. Daging dan darah binatang kurban ataupun hadiu itu tidaklah sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas dan berdasarkan takwa daripada kamu. Ini dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, ya. Saya juga ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik kepada amalan agama-agama yang lain, ya. Dalam Islam, pengorbanan yang ada tu, kalaulah kita kata dia macam kita ambil ayam, sembelih ayam kerana Allah, ataupun tangkap ikan apa pula kan, lepas tu tak payah sembelih lah ikan tu. Jadi kita kata itu dianggap sebagai qurbah atau dianggap sebagai sedekah, ya, kalau kita memberikannya kepada orang lain, ya. Dia dianggap sebagai, kita kata, ibadah secara umum lah. Tetapi apabila dikatakan kurban itu, dia mesti melibatkan antara lain binatang-binatang al-an'am, ya. Tapi tak apalah, kalau kita tengok kepada agama-agama lain yang ada menyembelih korban, yang ada orang kata malah dalam kata sejarah juga kita kata ada agama-agama yang dia sampai mengorbankan manusia, ya. Bagi dia cara itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau tuan-tuan tengok di India lebih kurang 300 tahun dulu, ada satu mazhab lah, no? Satu aliran dalam agama Hindu tu, orang-orang dia tu percaya kata dia sembah satu dewi. Sebab dia apa nama? Tuhan dia ni perempuan, dipanggil Kali. Dewi Kali ni satu dewi yang kita kata nak beribadat pada dia kena bunuh orang, kena bunuh musuh. Dengan kata kematian tu, itulah jadi korban kepada dia, ya. Sampai kepada amalan ini bukan orang Hindu tinggal. So akhirnya kita kata kerajaan British, orang putih yang tegah, orang putih yang halang, barulah dia beransur-ansur ditinggalkan oleh kata orang-orang Hindu. Jadi beza dengan agama kita, Allah Ta'ala pun kata yang sampai kepada dia tu bukan darah, bukan daging tu. Bukan dengan kita kata menatang tu duk riau, duk bunyi, sakit, sebab kata kena sembelih tu, bukan. Tetapi yang sampai tu adalah takwa, dan sampai itu adalah ikhlas kepada Allah. Dan daging tu buat apa? Daging itu disedekahkan kepada fakir miskin, disalurkan kepada tujuan-tujuan yang baik. Dia tidak pernah dibazirkan, ya. Kalau tuan-tuan tengok jiran-jiran kita ke, ataupun orang-orang di kata sekitar tempat kita duduk ke, baik yang Hindu, baik yang Buddha, baik yang agama-agama Cina, depan rumah mereka ada rumah kecil warna merah, orang tak boleh duduk, tapi ada benda lain, ada ada gambar, kadang-kadang ada patung, lepas tu ada buah limau, ada masa-masa dia ada apung color merah, kan. Ada masa-masa dia ada pisang. Sebab apa pisang, tuan-tuan? Sebab dia kata orang-orang ni beribadah kepada Tuhan mereka ni tak lain tak bukan dia mau apa? Dia mau wang lah, dia mau lui, dia mau duit, dia mau kekayaan. Dia tak minta keampunan, dia tak minta syurga, dia tak minta kita kata rahmat, orang kata daripada Tuhan dia, tapi dia minta duit. Sebab tu persembahan dia tu pasal apa? Oren tu color mah, oren tu color duit. Pasal apa pisang mah?
pisang mah pun color duit, color mah. Pasal apa nenah? Nenah itu kuning, macam mah juga. Jadi kita kata sampai kepada situ pun jadi. Jadi maknanya berbeza dengan agama kita. Kita beribadah kepada Allah antara lain tak bukan, ya, mungkin nanti sampailah tajuk dia kalau kita kena gaya lah. Mesti ada 3 perkara, ya, bersama-sama dengan itu juga kita kata pada hati kita kena ada 3 perkara untuk menyempurnakannya. Pertama, adanya mahabbatullah, adanya kasih kepada orang kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua juga dia mesti ada takut kepada Allah, khauf ilallah. Dan yang ketiga dia ada raja, adanya harap, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu antara perkara yang kita berlaku. Kita baca lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni suatu Tuhan yang ilmunya dan kekuasaannya tidak pernah kurang daripada mana ataupun di mana ataupun ke mana saja kita kata berada. Mana-mana amalan, mana-mana perkara barangkali kita boleh sembunyi daripada kalau kata perempuan, makcik-makcik, daripada pakcik-pakcik, daripada suami-suami. Kalau kata daripada pakcik-pakcik, mungkin daripada isteri-isteri, tuan-tuan perempuan, daripada kawan rakan, daripada mak pak kita, kepada kalau anak-anak teratak rahmat, daripada warden ke, daripada apa ke, boleh disembunyikan. Tetapi ayat ini, ayat surah Ali Imran ayat 29 ni mengatakan Allah Ta'ala mengetahui juga. Begitu juga dengan keikhlasan amalan kita, sejauh mana dia kata ikhlas, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, jadi dia tidak akan luput lah. Jadi apa nama ini antara lain. Daripada ayat-ayat yang tersebut dapatlah difahami betapa pentingnya niat. Oleh sebab itulah setiap orang dikehendaki berniat dengan tulus ikhlas dalam semua amalan-amalannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita baca hadis lagi. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fahijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Pasal apa nama dia Abi Hafs? Sebab Umar bin Al-Khattab ni dia ada anak bernama Hafs ataupun Hafsah. Ya, anak dia nama Hafsah ni juga yang menjadi isteri Nabi SAW. Ya, sebab tu nama dia Abi Hafs, bapa kepada Hafsah. Umar bin Al-Khattab katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hanya sahaja sah segala amalan itu dengan berniat, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapat sesuatu berdasarkan niatnya. Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu menghasilkan sesuatu selaras dengan niat hijrahnya itu. Ya. Jadi ini hadis yang kita kata pada peringkat awal ini, kita kata pada mana-mana tempat, kadang-kadang di masjid-masjid belah-belah sana pun mereka baca juga. Ya. Jadi tapi barangkali dia ada beza nah, antara orang yang mengaji ikut kata Quran Sunnah dengan orang yang mengaji ikut biasa-biasa saja. Ya. Kadang-kadang bila tak ada sandaran tu, hadis-hadis ni akan diambil dan akan dibaca macam mana duk baca hikayat hang tua ke, macam mana duk kita baca surah Habaq ke, majalah ke. Ya. Tapi kita kata kita Ahlussunnah wal Jamaah membaca hadis-hadis Nabi dengan penuh tertib, dengan penuh khusyuk dan khuduk. Berarti kita dengan merendahkan diri kita dan bersedia untuk melaksanakan apa yang Nabi kata ni dekat mana boleh. Ya, hadis ini pun sangat masyhur yang saya pun tidak akan ceritakan dengan panjang-panjang.
Ya, maknanya kita kata Nabi dah kata pada setiap amalan itu dia bergantung kepada niat dia. Kalau niat kerana Allah untuk perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang khabith atau perkara-perkara yang keji, bukan untuk perkara-perkara yang jahat, bukan untuk perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat saja yang baik tidak mencukupi. Ya, orang-orang yang melakukan banyak amalan-amalan masa hidup, ketika mati, ketika kahwin, mungkin ketika jual beli dan juga sebagainya, kita kata depa semua tu kebanyakan niat-niat dia bagus, ya. Tapi cara tu juga mesti kena, mesti betul, mesti tepat selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita kata antara lain pakat-pakat kita duk reti dah. Ya, kita juga faham di situ bahawa niat itu adalah kerja-kerja hati. Kan? Amalul qulub ataupun ibadatul qalb. Maknanya kita kata dia adalah ibadat hati. Ya. Jadi kita kata bukan disebut-sebut, bukan dilafaz-lafaz, bukan disusun-susun, ya, kita kata macam tu. Dan dengan hadis ni juga dia kata mengajak kepada kita bahawa niat itu bukannya susah sangat, kan? Jadi kita kata dia adanya qasad, adanya tujuan, maka jadilah dia. Kita kata begitu. Okey, jadi hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, berarti disepakatkan atasnya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Selepas itu, hari ni pun hari kita Jumaat kan, tuan-tuan nak balik. Nak kata perah santan, nak buat gulai lagi apa semua dah, kita kata makcik-makcik tak apa. Saya tahu dah, beli dah kat Maksud tu. Hadis terusnya nah, tuan-tuan. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرهتم لرجالا ما سرتم masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad wa fi riwayatin illa syarrukum fil ajr. Ya, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma katanya, ya, ini seorang sahabat Nabi, dia daripada kalangan orang-orang Ansar. Ya, semasa kami dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk ini berlaku di satu tempat bernama Tabuk. Sekarang ini dia masuk dalam negeri Arab Saudi, Saudi Arabia. Tapi dia sangat dekat dengan pagar atau sempadan negeri Jordan, negeri Urdun. Dalam perang Tabuk ini, dia adalah perang yang antara terbesar dan terakhir yang kata Rasulullah itu pergi sendiri. Ya. Jadi kita kata ada manfaat lain kepada perang Tabuk itu. Nabi ada bersabda, katanya sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Kemana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap mendapat pahala bersama-sama kamu. Riwayat Imam Muslim. Ya, maka dalam hadis ni Nabi kita menceritakan bahawa bagi setengah-setengah orang yang tidak cukup kemampuannya, contohnya orang yang sakit. Sakit ni dia betul-betul sakit lah. Bukan kita kata saja-saja buat sakit, ataupun bukan saja-saja kita kata sakit tu dia sakit-sakit kan. Kalau sakit hati tak kira, ya. Tapi dia sakit, dia duduk tergedang, atau barangkali kita kata ada sakit-sakit tertentu. Nak pergi mengaji, tapi mengaji tu jauh di masjid Padang Besar tu. Nak pergi pula kenderaan tak ada. Kalau kenderaan yang ada pula kita kata mutu, mata tak nampak. Lepas tu masa nak pergi pula kok nak kata terbuang ayak ke, nak kena buang ayak tepi jalan, takut apa tangkam ke dan sebagainya. Jadi orang-orang ini yang sakit dan kerana uzur tertentu, contohnya kita kata macam dia orang yang kurang cukup. Dia orang yang kurang cukup, dia orang yang kita kata pendapatannya mungkin, orang kata bahasa Indonesia kata pas-pasan, cukup-cukup saja.
Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Apa yang berlaku adalah dia nak sedekah tapi tidak cukup. Maka kita kata baginya dan juga bagi orang yang sakit seperti itu pahala yang sama baik dengan kebaikan tersebut, walaupun dia tak boleh buat kerana dia berniat dengan niat yang sempurna. Jadi ini satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, satu daripada kasih sayang dia kepada kita. Kalau kita tak mampu nak buat pun ada caranya, yang kita kata mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan belas kesian dia, kita akan boleh dapat juga perkara-perkara itu. Ya, saya ingat sebab dalam sekarang ni musim haji, ramai orang nak pergi haji. Saya ingat dalam 2-3 hari lagi kita punya mufti kerajaan pun akan juga menunaikan haji pada kata tahun ni. Ramai daripada kenalan kita yang satunya dia cukup duit tapi dia tak dapat kesihatan. Ya, jadi kita kata ini antara contoh orang-orang yang kita kata dia tak pergi haji atau tak buat amalan tersebut pun, insya-Allah dia akan dapat pahala berdasarkan keikhlasan niatnya itu. Ya, tapi kita pun nak kena ingatlah, tiap-tiap kali duk niat saja pun tak boleh juga, nak kena usaha juga betul-betul. Kan? Dia macam kita kata nyamuk getik sikit, tak boleh sakit ni. Tak boleh mengaji ni, tak boleh lah macam tu. Jadi ini kita kata antara lain, kata Imam Nawawi, niat mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam sesuatu amal kebajikan. Orang yang uzur dan berniat menyertai peperangan atau mana-mana ibadat, dia juga mendapat pahala seperti orang yang berperang, seperti orang yang kata beribadat itu. Ya, kita nak pergi solat kata berjemaah, tiba-tiba uzur, tiba-tiba sakit. Ya, silap pergi makan sampai belacan lagu mana ke? Dia kita kata sampai 18 kali lah duk pergi bilik ayam lah. Jadi kita kata Zuhur pun terlepas, silap-silap Jumaat pun terlepas. Jumaat di rumah. Bukan Jumaat di rumah lah, solat Zuhur di rumah kan. Jadi itu antara contoh. Kemudian orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang tertentu pun sama juga. Jadi ini antara lain lah. Yang seterusnya saya baca maksud saja daripada Abi Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat Nabi. Katanya, ayahku Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar, yakni mata wang emas, yang hendak disedekahkan lalu diamanahkan kepada seorang lelaki di masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang tersebut, lalu aku tunjukkan kepada ayahku. Makna dia, ni dua-dua beranak, seorang pak dan seorang anak. Dua-dua sahabat Nabi, dua-dua mengaji dengan Nabi, tapi tak tahulah apa yang berlaku. Ceritanya dia Ma'an bin Yazid dengan bapa dia Yazid. Anak nama Ma'an, pak nama Yazid. Jadi satu hari pak dia nama Yazid ini ada memberikan duit emas, pada masa tu disebut dinar, ya, kepada seorang hamba Allah. Dia pun tak cerita siapa. Kerja hamba Allah ni adalah tunggu di masjid, pada orang yang ada hajat bagilah, pada orang yang ada keperluan bagi. Lepas tu kata anak dia Ma'an, maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang tersebut, lalu aku tunjukkan pada ayahku. Sudahlah pak dia sedekah, anak tu pergi minta sedekah pak dia. Lepas tu balik rumah tunjuk pak, cik ambil ni duit pak. Maka berlakulah pertelagahan antara keduanya, antara kami, kata Ma'an. Akhirnya kami adukan ia kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun bersabda, bagi engkau apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan bagi engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Ya, jadi maknanya dua anak ni, anak dengan pak ni, kita kata kita pun tak tahu apa yang berlaku di kata sebaliknya. Ya, pak nak bagi sedekah tapi tak mau bagi ke anak. Lepas tu
Bagi di masjid, anak pergi minta. Lepas tu bila pak tahu, pak marah balik anak dia. Ya? Jadi akhirnya kita kata bila perempuan ni kedua-dua tak puas hati, dia mengadu kat Nabi SAW. Nabi kata, ya, bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, bagi yang keluarkan sedekah tu, bagi pak tu. Maknanya kita kata dia akan dapat pahala berdasarkan apa yang dia sedekahkan. Kalau anak dia pi balas sedekah tu, yang tu kira-kira maknanya kita kata niat tu dah kata sempurna dah pahala tu bagi dia. Dan bagi anak dia, kalau betul lah itu satu pemberian. Katakan misalnya dulu kalau ada kita buat kerja dengan pak, lepas tu pak tengok buat sengak pasal upah dia. Ataupun kalau orang kata mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang mungkin anak tu pergi ambil. Jadi maknanya Nabi kata kepada anak dia, wahai Ma'an, ya, bagi kamu adalah apa yang kamu ambil. Ya, jadi maknanya hadis ini juga mengajak kepada kita bahawa bila kita nak sedekah, kadang-kadang sedekah ni juga merupakan satu amal soleh yang kita ada sedikit kira-kira, ada sikit perancangan. Bukannya kira apa? Kira supaya kita dapat pahala yang lebih baik dan lebih manfaat. Ya? Mungkin kita kata sebab itu, macam contohnya bapa dia nama Yazid Al-Akhnas itu, dia lantik satu orang pengurus, satu orang lelaki, kawan ni yang kata pergi cari orang miskin, tolong bagi. Jadi kita kata mungkin inilah yang kata kita buat di dalam kata persatuan Islah kita. Siapa-siapa yang ada kelebihan, yang nak kata bersedekah sikit ataupun banyak. Kalau banyak cara banyak, kalau sikit cara sikit, kita sediakan tempat, kita sediakan ruang untuk kata bersedekah. Ya, mungkin kita kata dengan cara ni tidak perlu lagi bagi kepada tempat-tempat yang mungkin tak tahu apa jadi. Ya, kadang-kadang mai daripada kata petani. Lepas tu bila tanya duduk mana, kenal orang kata Haji dah, Dr. Ismail Lutfi dah, tak kenal. Lepas tu di pondok tu atau di sekolah tu duk buat sunnah ke tak sunnah, dia buat lagu biasa dia kata. Jadi kita pun mungkin susah nak bagi dengan cara tu. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh dilantik orang-orang yang menguruskan sedekah kita. Orang tu maknanya mungkin dia tidak keluarkan duit, tapi dia menyumbangkan tenaga dia, menyumbangkan masa dia untuk menguruskan kita punya sedekah itu. Dan sama juga kita kata dalam kata keadaan ini antara bapa dan anak, barangkali kalau ada keperluan, kalau ada kalau ada misalnya ketikanya, ya, barangkali anak ni boleh bertanya kepada pak, anak ni boleh berhujah kepada pak, dan begitu juga pak boleh berhujah kepada anak, asalkan dibuat dalam keadaan berhemah, dibuat dalam keadaan yang penuh akhlak, penuh sopan. Kita kata macam tu. Kata Imam Nawawi, sedekah boleh diamanahkan kepada orang lain untuk disampaikan kepada orang-orang yang lebih berhak. Mungkin kita sendiri nak pergi cari, nak start motor, nak pergi cari mana dia, kan? Mungkin kita kata susah. Maka kita kata kita berikan amanah kepada orang-orang yang kata terpercaya, yang salim akidahnya, ya, orang-orang ni memberikan. Yang seterusnya lagi kata Imam Nawawi, sesuatu yang diniatkan untuk sedekah itu akan mendapat pahala walau siapa sahaja yang menerimanya. Ya, yang tu maknanya lepas kita sudah kira, lepas kita sudah rancang, tengok-tengok sampai kepada orang yang katalah tak berapa nak berhak, maka bagi kita pahala kita. Ya, sebab itu kita kata tuan-tuan hari ini sedang berada dalam satu bangunan yang disedekahkan, diwakafkan, mungkin oleh tuan-tuan dan perempuan, makcik-makcik, pakcik-pakcik sendiri dalam kata bangunan Islah ini. Dan juga kita kata ini mungkin satu bangunan yang kita kata kita tengok mungkin tidak ada duanya dalam kata negeri Perlis. Ya, mungkin ada bantuan kerajaan sedikit sebanyak juga, tetapi yang lebih besar adalah bantuan daripada orang ramai, bantuan daripada rakyat itu sendiri. Jadi itu antara lain. Kata Imam Nawawi lagi, seseorang anak itu boleh menerima sedekah daripada pemberian sedekah bapaknya. Ya, bila bapak sedekah, anak boleh menerimanya kalau anak tu berhak. Kalau anak tu pun dhaif misalnya, kita kata maka boleh menerima sedekah daripada bapaknya.
Kita baca lagi, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Saqar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, rawahu Muslim, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Saqar radhiyallahu anhu. Nama sahabat Nabi yang paling antara yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi ni namanya Abu Hurairah. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Saqar. Kata dia, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat akan rupa bentuk kamu, tetapi dia melihat akan niat dan juga keikhlasan hati-hati kamu. Ya, maknanya kita kata inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita kata kasih sayang dia dan juga kesaksamaan dia kepada kita. Ya, walaupun katakan rupa kita tidak elok, walaupun kejadian kita mungkin tidak begitu elok berbanding dengan orang lain, ya, mungkin kita kata pada warna kulit kita, pada mata kita, pada hidung kita, dan juga pada mungkin pakaian kita dan juga sebagainya, tapi itu bukan perkara yang Allah Ta'ala nilai. Ya, mahal murah pakaian itu, cantik tak cantik pakaian itu, yang penting pakaian itu menutup aurat. Ya, jadi tapi Allah Ta'ala menilai kepada keikhlasan hati-hati kita. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang sangat susah untuk dibuat sebenarnya, walaupun kita kata nak kata menyebutnya mudah. Kata Imam Nawawi, niat dan juga keikhlasan hati menjadi ukuran amalan sama ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Sama juga kita kata kadang-kadang bila kita korban kita, mungkin kita kata rezeki pun tak ada, ataupun dah cari-cari tak dapat pun kambing cukup umur lah, tapi kuroi. Atau kambing itu dia tak tembun, ataupun antara semua orang dia kata hujung kampung tu, korban kita yang paling kecil, nampak macam anak kucing ya. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata itu bukan nilaian dia. Kalau kita sudah kita berusaha, maka itulah yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pahala oleh dia. Yang kedua lagi kata Imam Nawawi, berbuat sesuatu tanpa niat tidak ada nilai yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kata begitu. Dan ketiga, amalan-amalan zahir daripada seseorang mencerminkan keikhlasan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga kalau pada zaman Imam Nawawi dia ada sebut perkara ni, pada zaman kita pun sama. Ya, ada setengah-setengah orang, mungkin daripada kawan rakan kita, mungkin daripada adik-beradik kita, mungkin daripada pupu poyang kita yang juga menyebutkan, amalan-amalan semua ni bukan penting, yang penting hati ni. Jadi sebab tu ni saya tak semayang lagi, saya tak puasa lagi, saya tak menutup aurat lagi, yang penting hati. Allah Ta'ala tahulah hati saya ni baik. Kan? Tapi tak boleh macam tu. Ya, sebab amalan-amalan zahir ini dia adalah tanda kepada hati yang ikhlas, tanda takwa, tanda takut, tanda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kata nak kena buat juga. Hati mau baik dan amalan-amalan ni mesti mau jalan. Ya, kalau hati saja baik tapi amalan-amalan tidak cuba dibuat, tidak cuba dikata usahakan dekat mana boleh. Ya, kalau solat tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Tuan-tuan pun tengok sekarang di masjid-masjid kita, ya, ramai orang solat menggunakan kerusi. Tak apalah. Yang kerusi yang bersila di bawah pun kata bersila, yang mungkin kita kata tak boleh main lagi, boleh mengiring, boleh baring apa semua, kita kata maka ada cara dia. Ya, kalau bagi yang kata puasa pula, kalau tak mampu kita kata berpuasa, mungkin kita kata ada pula jalannya untuk bayar fidyah dan juga sebagainya. Maka ini antara perkara-perkara yang kita kena lakukan. Satu lagi hadis saya baca maksud saja, daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang. Maknanya kita kata ada orang yang kata berperang pada masa itu. Satu perang sebab dia tu berani. Ya, jenis orang berani. Jenis orang kalau kata cabak sikit dia kata hamai. Kan?
Yang kedua lagi, orang yang berperang kerana pandai hati. Dia bukan berani mana, atau dia tu bukan kuat mana, bukan pandai mana berlawan, tapi sebab pandai hati. Orang acah sikit je, kira nak bubuh lah, kira nak tabuh. Dan juga kerana riak, kerana mau dikatakan, oh dia ni rajin, no? Atau dia ni berani, no? Atau dia ni kita kata pahlawan, no? Ya. Jadi kata Nabi SAW, maka yang mana satukah, ya, kata hadis ni, maka yang mana satukah di antara semua itu berperang kerana Allah? Jawab Rasulullah SAW, sesiapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, dialah orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam hadis ni Nabi kita bercakap pasal orang yang nak kata dia tak mengaji langsung, dia mengaji. Dan nak kata dia tak buat amalan langsung pun dia buat. Tetapi untuk menyempurnakan amalan itu, mana satu yang terpakai, mana satu yang Allah Ta'ala terima. Ya. Kalau kita tengok kadang-kadang, tanpa kita menyebutlah bila masa ataupun siapa, ya, dalam sejarah persatuan kita pun kita kata ada macam-macam juga. Orang ni kata dia ikhlas, orang ni pun kata dia ikhlas, orang ni pun kata dia ikhlas, kan? Jadi maknanya kita kata yang ni apa nama, pun mungkin inilah kot, nah, hadis yang dimaksudkan, yang kita kata patut kita renung bersama. Ya, kata Imam Nawawi, Islam sentiasa menuntut umatnya berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama sahajalah yang dikira berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya daripada Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Muslim berbunuh-bunuhan dengan pedang, maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah SAW, orang yang membunuh, menyembelih masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun boleh masuk neraka? Jawab baginda, kerana ia berniat bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Riwayat Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini juga merupakan satu kekhususan, satu perkara yang dikecualikan. Berarti maknanya, kalau ada mana-mana dosa yang sangat besar, lepas tu mana-mana manusia pula, mana-mana hamba Allah pula pi berniat sungguh-sungguh kata nak buat. Kalau aku dan memang aku buat, kalau ada can memang kena punya. Tapi mungkin sebab-sebab lain tu menjadikan tak jadi. Mungkin sebab-sebab nak buat, tiba-tiba lalu polis kah ketak pi, tapi dia betul-betul nak buat. Ya, maka hadis ni juga kita kata menunjukkan, kalau seseorang itu dia berniat untuk melakukan satu dosa besar yang terbesar, ya, maka dia boleh kena azab oleh sebab niat yang sungguh-sungguh nak buat dosa yang paling besar itu. Kata Imam Nawawi, orang yang membunuh sesama Islam tanpa hak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sebab kita kata darah orang Islam ini, walaupun kadang-kadang dia orang Islam yang nakal, walaupun dia itu orang Islam juga, mungkin kadang-kadang Islam pada IC saja, atau Islam pada mengucap tu saja, solat je tak Islam, puasa je tak Islam, tauhid je tak berapa nak Islam lagi dan sebagainya. Ya, maka kita kata tetap juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Imam Nawawi, orang yang terbunuh kerana niatnya bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya kita kata bagi amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang besar dosanya, maka dia punya azab juga besar. Ya, walaupun tak buat, walaupun tak bunuh, tetapi ia boleh menjadikan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Hadis seterusnya, kalau ikut dalam kitab ni hadis yang ke-12, walaupun kita kata taklah kita baca semua.
Daripada Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dia ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pak dia Abbas bin Abdul Muttalib adalah adik kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, sabdanya, kata Nabi, sesungguhnya Allah mencatatkan semua kebaikan dan semua kejahatan. Kemudian Allah menjelaskan, sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Nak buat baik tadi, macam mana kita sebut tadi, nak buat kebaikan tapi tak boleh buat, entahkan luput ke, entahkan tak dan ke. Sat-sat kata masa nak mai tadi mandi, dah mandi ambil wudu, ingat nak solat sunat wudu 2 rakaat tapi tak dan. Kalau solat nanti kita tak dan mai, misalnya, ya, maka dicatatkan baginya satu pahala walaupun dia tidak buat amalan itu. Jika ianya berniat hendak melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala sehingga 700 kali ganda atau lebih. Ya, maka tiap-tiap amalan kata kebaikan, bila niat dia sudah baik, niat dia sudah sunnah, kemudian buat pula sungguh-sungguh, buat pula dengan cara yang sunnah, dengan cara yang terbaik, dia bukan dapat 2 pahala. Tapi Nabi sebut di situ Allah start dengan 10. Allah start dengan 10 pahala, kemudian digandakan, dikalikan, didarabkan lagi dan lagi dan lagi sehingga 700 kali ganda. Ya, makna 700 ini macam kita kata kalau kita sedekah RM1, tapi di sisi Allah dia macam kita sedekah 700 kali ganda, berarti macam sedekah RM700. Ya. Dan Nabi sebut lagi digandakan ia 10 pahala sehingga 700 kali ganda atau lebih. Berarti lepas daripada 700 pun pahala ini masih lagi terus berterusan. Jadi tuan-tuan, bolehlah mengaji dan bolehlah kita kata menilai macam mana cara untuk dapat yang 700 kali ganda ni. Nah, kita kata mungkin ada kitab-kitab tertentu lah yang kita boleh tengok dan kita boleh baca. Sambung lagi, sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan, ni niat nak buat jahat ni, tapi jahat bukan lagu tadi lah, tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Orang niat nak buat jahat, orang niat nak kata kat orang ke, orang niat nak mai cari salah ke, orang niat nak dengki kianat ke, tiba-tiba tak jadi dengki, sampai tengah jalan tu teringat balik, Allah Tok Syekh duk kata lagu ni, ataupun kita kata Nabi kata lagu ni, ataupun Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kata begini tu, maka beristighfar balik, ya, maka dicatatkan baginya satu pahala sebab tak jadi buat kejahatan itu, ya, sebab tak jadi buat kejahatan itu, ya. Jadi ini dan jika ia berniat hendak melakukan kejahatan kemudian dilakukannya, Allah mencatatkan untuknya satu dosa, ya. Berbeza tadi kalau pahala amalan-amalan kebaikan, nak buat baik tak jadi buat, baginya satu pahala. Kemudian amalan baik, niat baik dan buat, boleh digandakan daripada 10 sampai 700 kali ataupun lebih daripada itu. Sebaliknya kalau amalan jahat, amalan yang kata Allah Ta'ala murka, amalan-amalan dosa, amalan-amalan maksiat, kalau kata berniat nak buat, tiba-tiba tak jadi buat, dapat satu pahala. Dan bagi kita kata amalan-amalan yang jahat, niat nak buat, jadi buat sungguh, maka baginya dicatatkan satu dosa, ya, satu dosa di situ. Kata Imam Nawawi, setiap kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasan sama ada pahala ataupun dosa. Yang keduanya, sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ini adalah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin umur kita pun tidak begitu panjang. Tuan-tuan dan perempuan pun tahu, kata kita ni semua akan balik. Kita ni semua akan pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pun pasti, ya,
Kalau bukan saya dulu, mungkin tuan-tuan dan perempuan dululah. Ya. Dan juga tuan-tuan pun, perempuan pun sudah kita tengok, pakcik pun sudah tengok. Yang ribu-ribu orang duk kata mengaji di kata pokok macang tu, lebih daripada setengah tu mana pi habis? Kita pun tahulah. Kan? Pi ke mana habis? Tapi kita tahulah pi ke mana kan? Saya kita kata ramai di antaranya sudah kembali ke rahmat Allah. Ramai di antaranya sudah kembali jasadnya ada di Batu Dua. Bukan Batu Dua lama tu, jalan kaki bukit. Batu Dua, hak dua tu. Yang kata 10 kaki tu. 10 kaki kali kata berapa kaki tu. Jadi kita kata, apa yang kita tinggal maka tak apa. Ya. Yang kena balik dulu, baliklah. Yang tinggal ni kita buatlah kerja, buatlah amal ibadat, buatlah amalan kata kebaikan. Jangan berhenti-henti dekat mana yang kita mampu. Sebab kita kata mungkin pada hari ni lah kita sihat, esok kita mungkin tak sihat. Pada hari ni kita buat dengan niat dan buat dengan sungguh-sungguh, dapat dua-dua sekali. Dapat Allah Ta'ala ganda daripada 10 sampai 700 kali ganda ataupun lebih. Kalau kita dah kata terkedang nanti, ya, semoga Allah kata mudah-mudahan dalam kata ibadat juga waktu tu carilah pahala dengan niat yang baik. Jadi itu sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia nak bantu kita. Ya. Buat amalan kita kejahatan, satu amalan jahat jadi satu dosa. Sebaliknya, kalau satu amalan kebaikan boleh meningkat, boleh beranak, boleh bercambah lagi sampai 10 ataupun 700 kali ganda. Jadi tuan-tuan dan perempuan, nasihat saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan perempuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, terutamanya bila umur kita sudah tinggi, mata pun sudah kabur, gigi pun sudah gugur, urat pun sudah kendur, dekat dengan lubang kubur, kita carilah amalan-amalan yang macam buat satu pahala banyak, buat satu pahala banyak. Dan kita kata yang paling penting sahih dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang ni kita kata sementara dah ni kita pulun hak tu. Kok kita kata manalah tahu tak berapa jam, tak berapa hari lagi tu ada. Mudah-mudahan jadi kebaikan kepada kita semua, kepada anak-anak cucu kita semua, insya-Allah. Dan kata Imam Nawawi, orang yang berniat hendaklah mengerjakan kebajikan tetapi tidak dilakukannya, maka dia tetap akan mendapatkan balasan satu pahala kebaikan. Sebaliknya, sesiapa yang berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak dilakukannya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa balasan dosa, tetapi diberi pula pahala. Kita dah sebut tadi. Dan akhir sekali kata Imam Nawawi, tiap-tiap kejahatan dilakukan akan dicatatkan balasannya satu kejahatan saja. Jadi kalau kita tengok balik, peluang untuk orang yang buat baik ni banyak. Dan dari segi kira dia, simpan kira dia, dari segi tulisan dia, rekod dia, Allah Ta'ala sendiri kecoh. Buat satu amalan, terus 10 kali ganda, 700 kali ganda ataupun lebih. Sebaliknya, kalau kata buat kata kejahatan, dia kira satu dosa saja. Jadi, kalau tuan-tuan tengok balik, orang yang masuk ke neraka kerana dosanya melebihi daripada kebaikannya, kerana kejahatannya melebihi daripada kebaikannya, ataupun sebab apa? Sebab dosanya melebihi pahalanya, maka orang ni memang membanyakkan kejahatan dan memang tidak memanfaatkan, tidak ambil manfaat peluang yang Allah Ta'ala berikan dengan amalan-amalan kebaikan yang akan diganda-ganda. Okey, jadi kita juga akan baca secara ringkas sebuah hadis Nabi SAW, yang hadisnya adalah panjang. Hadis tentang 3 orang lelaki daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada suatu masa dahulu ada 3 orang lelaki yang berjalan-jalan bermusafir sehingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Ni satu cerita betul ni. Ada 3 orang lelaki
Dan 3 orang lelaki-lelaki ni satu hari mereka kena musafir. Jadi kalau kita melihat hadis ni, mereka musafir itu berjalan lah, no? Dengan cara berjalan. Maka akhirnya bila sampai malam, tak ada tempat nak tidur, tak ada tempat nak kata duduk, melainkan kena tidur dalam sebuah gua. Sebuah gua di lereng bukit, sebuah gua di tepi sebuah bukit. Ketika mereka sedang berada dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas bukit, lalu menutup pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Maknanya sudahlah pintu gua itu ada kata banyak tu dan tak ada jalan keluar yang lain, tiba-tiba bergolek seketul batu besar tutup pintu. Mereka nak tolak pun tak larat nak tolak, batu tu terlalu besar dan terlalu berat. Maknanya dalam masa beberapa jam yang ada, mungkin kata oksigen akan habis dan mereka akan mati kelemasan. Ataupun mereka tak mati lemas pun, mungkin kerana sebab tidak ada bekalan, tidak ada air, tidak ada makanan, mungkin mereka akan mati ke buluran, mati terkambul dalam perut gua. Ya, maka itu antara keadaan yang genting lah yang kita berlaku pada kata masa itu. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu kerjakan. Salah seorang daripada mereka berkata dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Biasanya aku tidak pernah memberikan minuman susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaya. Ya, maknanya 3 orang lelaki ni kata, sudah mereka ni kita kata mungkin nak mati terkambus dalam, orang kata dalam gua. Batu sudah bergolek, tutup pintu gua. Maka mereka kata, baiklah kita bertawassul, baiklah kita berdoa dengan mengambil perantaraan kepada Allah dengan perantaraan amal-amal soleh, mengatakan, ya Allah, kalau ada baiknya amalan ini, lepaskanlah kami. Ataupun kalau ada eloknya amalan ini bagimu, ya Allah, maka selamatkanlah kami. Maka seorang kata lelaki ini, dia bertawassul dengan amalan soleh. Dia kata menceritakan dia ni ada bela binatang, mungkin lembu, mungkin kambing, mungkin unta, dan dia daripada binatang-binatang itu dia akan perah susu bawa balik. Dan di rumah dia tu ada 2 orang ibu bapa yang uzur. Dia perah susu itu dan dia bagi mereka minum dulu sepuas-puasnya, barulah diberikan kepada anak, isteri dan mungkin hamba sahaya dan juga orang-orang yang lain. Ya, kata hadis ini, okey, pada suatu hari aku membawa binatang ternakan kambing ke suatu tempat yang jauh, sehingga aku tidak kembali pada kedua-duanya ibu bapaku kecuali setelah jauh malam. Pada masa itu kedua-duanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman mereka, tetapi mereka masih juga tidur. Ya, aku tidak suka mengejutkan, membangunkan mereka, dan susu itu tidak pula aku berikan kepada sesiapa jua pun. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar dan minuman itu masih di tanganku, sedangkan ketika itu juga anak-anakku menangis di kakiku minta minuman susu itu. Apabila kedua ibu bapa aku bangun dan mereka pun minum susu yang kuperahkan itu, ya Allah, jika aku berbuat yang demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, maka lepaskanlah kami daripada gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka tidak dapat keluar. Ya, hadis ini kita kata menunjukkan bahawa antara amalan soleh yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah birrul walidain, berbakti kepada 2 ibu bapa. Ya, baik semasa ibu bapa tu hidup ataupun selepas mereka meninggal dunia. Ya, kita di dunia ni semua ada ibu bapa, sebab kita ni mana ada seorang pun kita kata anak belum betul. Kan? Belah-belah buluh tu keluar budak, tak ada. Semuanya mesti keluar daripada perut ibu kita. Nah,
Jadi hadis ni juga menunjukkan bahawa berbuat baik kepada dua ibu bapa yang kata masih hidup ataupun yang sudah mati, yang masih hidup dengan amalan-amalan kebaikan pada mereka, menceritakan, mengajak mereka kepada sunnah, ya, dan juga macam-macam perkara lagi. Itu amalan ketika hidup. Amalan selepas mati adalah dengan cara mendoakan kebaikan kepada mereka, ya. Mungkin kita kata ada lagi lah kitab-kitab lain yang orang kata kita boleh baca. Jadi kita kata amalan kebaikan kepada ibu bapa kita juga berterusan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Walaupun kita pun dah tua dah, walaupun kita pun umur dah tinggi, tapi masih ada peluang dan ruang untuk amalan itu amalan itu bergerak untuk sampai kepada mereka, ya. Seorang lagi lelaki, kita kata pula dia kata cerita ataupun kita berdoa dengan cara tawassul. Seorang lagi berkata, ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Pada riwayat yang lain, aku mengasihinya begitu mendalam. Seperti suami isteri, aku selalu menggodanya supaya ia menyerahkan dirinya kepadaku. Dia ni cerita, kata-kata ada seorang kata lelaki, dia sudah ada hati kepada sepupu dia sendiri. Dan dia ni macam-macam cara lah buat, nak mengorat lah, nak apa semualah supaya sepupu dia ni serah diri. Berarti orang ni pada masa dulu, dia mungkin satu orang yang kita kata kurang baik lah, ada satu orang yang masih duk nakal, ya. Kemudian tetapi dia sentiasa menolak, ya. Perempuan ni pula, sepupu dia ni pula, seorang orang kata wanita solehah, bila diajak ke arah benda yang tak elok, dia tolak. Nah, pada suatu masa dia kesempitan hidup dan datang minta bantuan daripadaku, aku berikan padanya sebanyak 120 dinar dengan syarat bahawa dia menyerahkan dirinya kepadaku, ya. Pada masa dia ni sesak, sangat sesak, dia mari macam kita kata minta hutang. Kawan ni meletakkan syarat, boleh diberi hutang ataupun mendapat hadiah saja, bagi saja 120 dinar, 120 keping duit emas, tetapi nak kena serah diri, ya. Tapi nak kena buat jahat dengan dia, ya. Dia bersetuju berbuat demikian. Maka sebab orang pun dah sesak, dia pun kata tak apalah. Dengan berat hati, dia pun terpaksa lah, nah? Dia bersetuju berbuat demikian. Maka ketika aku sudah bersedia melakukannya, pada riwayat lain, aku sudah duduk di antara kedua-dua kakinya, tiba-tiba dia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau lakukannya melainkan dengan cara yang halal, ya. Ni cerita berat ni, tuan-tuan dan perempuan. Maka aku segera bangun meninggalkannya bersama-sama dengan wang dinar itu, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasihi. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Dengan itu bergeraklah sikit lagi batu besar yang lindung pintu gua itu. Nah, tetapi mereka masih lagi belum dapat keluar daripadanya. Ini merupakan cerita kita meninggalkan kejahatan, kita meninggalkan benda yang buruk, sampailah kita kata nak buat benda jahat ni. Masa nak buat tu takut ke Allah, masa nak buat tu teringat balik Allah Ta'ala tak suka ni, ataupun Rasulullah larang ni, maka kita tinggalkan. Maka itu merupakan satu lagi amalan soleh yang Allah Ta'ala suka, yang kata Allah Ta'ala redha kepada kita, ha? Jadi ini memang kita kata cerita yang berat lah tadi, no? Kata orang yang ketiga pula, ya Allah, dahulu aku pernah mengupah pekerja dan aku bayar upah mereka. Seorang pekerja telah pergi menghilangkan diri tetapi tanpa mengambil upahnya itu. Lalu aku laburkan wang upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba pada suatu ketika ia datang menemuiku dan berkata, hai Abdullah, berikanlah upahku dahulu. Aku menjawab, semua harta benda yang ada di hadapanmu daripada unta,
lembu, kambing itu adalah upahmu. Maknanya apa? Lelaki yang ketiga pula yang kata mula-mula dia kata cerita pasal ibu bapa dia. Dia perah susu, tak bagi minum kepada anak-anak yang kata duk kata kaya, bagi pada mak pak dulu. Maka itu satu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada sepupu yang cantik, kesempitan hidup dan sanggup buat apa saja, dan akhirnya sebab takut pada Allah dia pun meninggalkan perbuatan jahat itu. Dan cerita yang ketiga ni adalah cerita satu orang, dia ni jadi tokek. Dia ada beberapa orang bekerja, dia dan bekerja dia ni dia ada upah. Dia duk bagi bayaran upah. Satu hari seorang kata pekerja ni tak ambil gaji dia, tak ambil upah dia, hilang. Dengan duit gaji tu dia buat apa? Dia pun pergi labur lagi. Ya, kata dalam kitab-kitab lain, dia pergi beli kambing. Tiba-tiba kambing itu beranak. Bila beranak, dia terus beranak, dia terus biak. Jadi kambing itu jadi sampai kita kata beratus-ratus ekor. Daripada bakar kambing kawan tu. Ya, dengan kata duit gaji kawan tu. Nah. Maka satu hari pekerja dia ni mai pula kat dia kata, "Tokek, bagilah gaji saya hari tu. Gaji saya tahun-tahun dulu tu bagi balik kat saya mau." Maka kata dia, sepatutnya katalah gaji tu RM100, dia boleh buat keluar bagi RM100. Tapi dia ni jujur. Dia habaq kata daripada 100 itu telah menjadi beratus-ratus ekor kambing. Ya, dan dia tak ambil untung dia. Ya. Maka orang itu berkata, "Hai Abdullah, engkau jaiz mempermainkan aku." Aku menjawab, aku tidak mempermainkan engkau. Lalu dia pun mengambil semua harta itu dan membawa tanpa meninggalkan sedikit jua pun. Ya. Apabila orang yang pekerja dia ni, bekas pekerja dia ni balik minta kata gaji, dan dia tunjuk ni lah kambing ni, ni lah unta, ni lah apa semua, yang semuanya berkembang daripada duit gaji kar tu. Yang kata sebulan tu contohnya, berkembang daripada situ lah jadi kata berkandang-kandang ni, semua ni kar punya ni. Jadi pekerja ni kata, takkan melawak kot, takkan bos melawak kot, kan? Lepas tu kata tuan dia, kata bos dia ni, dia kata, "Dah, bukan aku melawak, sungguh. Semua ni hak kau punya ni. Semua ni daripada apa yang kembang daripada gaji kau ni." Lepas tu hamba Allah ni pula, dia bukan fikir pasal kata tuan dia tu sibuk duk jaga, sibuk duk kelola, sibuk duk urus, sibuk duk bagi kembang, bagi labur, bagi apa. Yang ambil ke semua, sekop pun tak tinggal. Tapi tuan dia pun kata, tak apa, hak dia, ambil. Kalau tinggal, alhamdulillah. Tak tinggal pun tak apa, hak dia. Ya, kata walaupun ada ruang, makna kita kata bayar upah dia, hak tu kita punya lah. Sebab bukan kita kata, jadi sebab apa nama? Tapi maknanya dia ni jujur. Begitu jujur dan begitu tulus untuk tolong pekerja dia ni. Ya? Contoh seorang bos, seorang tokek, seorang majikan yang baik. Lalu dia pun berdoa, "Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, maka lepaskanlah kami daripada bahaya ini." Maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar daripadanya. Maka terlepas daripada mati lemah dalam gua itu, lepas daripada mati kelaparan dalam gua itu. Maka cerita ini 1, 2, 3 ini menunjukkan bahawa niat yang ikhlas, ya, amalan-amalan soleh yang dibuat, yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan boleh dijadikan bahan untuk bertawassul, untuk berdoa dengan perantaraan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi, setiap orang digalakkan memohon sesuatu kepada Allah, terutamanya ketika menghadapi kesempitan dan kesusahan. Kalau dah susah, dah kata sempit, doalah pada Allah, janganlah tak doa. Kan? Janganlah malu, jangan segan, jangan berat mulut, jangan berat hati, jangan minta. Allah Ta'ala ni bukan lagu orang, bukan lagu manusia. Bila kita minta, dia jadi cemuih, dia jadi meluat. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini,
Dia suka kita minta kepadanya, dan dia suka kita minta dengan penuh ikhlas dan minta terus kepadanya tanpa ada perantaraan yang lain. Yang kedua, setiap orang yang boleh bertawassul, maknanya berdoa dengan kata perantaraan amal-amal yang soleh, dilakukan untuk memohon sesuatu. Maknanya kita kata boleh, ya. Tapi kita kata taklah boleh dengan nama kerabat, dengan nama wali tu dengan nama wali ke, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jalani ke, semua tak boleh lah, ya. Yang boleh dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Kudus, ataupun dengan amalan soleh macam tadi, ataupun dengan kita pergi kepada orang soleh minta dia berdoa untuk kita. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, berbakti dan berbuat kebajikan pada ibu bapa mempunyai kelebihan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sangat tinggi, ia sangat penting, ya. Dan perasaan takut kepada Allah dapat juga menyelamatkan seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat kepadanya. Orang yang melakukan amal kebajikan dengan ikhlas akan mendapat pertolongan daripada Allah ketika ia menghadapi kesempitan, ya. Yang kita duk ikhlas ni, yang kita cuba nak mengikhlaskan diri berbuat sesuatu dengan seikhlasnya ni, antara lain adalah dia macam kita punya simpan duit di bank. Kita simpan, tapi ini kita simpan amalan soleh kita. Yang paling ikhlas itu untuk apa? Untuk minta tolong kepada Allah, untuk minta tolong daripada Allah masa kita sesak, masa kita betul-betul sempit. Yang ikhlas itulah, yang betul-betul kita tulus itulah, kita keluarkan balik minta kepada dia. Nah, dan kata Imam Nawawi yang kita terakhirnya, Allah memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang melaburkan harta orang lain, harta yang halal, tapi terbiar dengan niat ikhlas untuk pelaburan yang memanfaatkan. Maknanya kita kata boleh kalau kata macam tu. Ada kawan kita tinggal duit, orang kata pada kita, dia kata nak ambil, kan? Tapi akhirnya kita pergi laburkan. Maka kita kata itu dapat dibuat, tapi kena ada catatannya, kena ada kira ni. Kalau kata kau ni minta balik, macam mana cerita ni? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah bab ikhlas. Bab yang pertama dalam Riyadhus Salihin jilid 1 ini. Kalau panjang umur kita kata, kalau kita bertemu lagi pada bulan depan, kita baca bab yang kedua pula, bab berkenaan dengan at-taubah, berkenaan dengan memohon ampun kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah daripada ilmu saya yang kurang itu sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.